إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. أما بعد. Terima kasih pada Fadil Tuan Pengurusi Majlis Tuan Haji Sa'dun yang saya mulakan, Tuan-tuan Imam, para pegawai masjid, seluruh barisan ahli jawatan kuasa bagi Masjid Nurus Sa'adah, para alim ulama, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, para kepimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafu'kan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini dapat sama-sama kita melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan pula untuk sama-sama kita pada malam ini berada di dalam majlis ilmu, di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, di dalam taman dari taman-taman syurga. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkati dan hitungkan pertemuan kita ini sebagai amal salih yang akan kita sama-sama kutip hasilnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan daurah ataupun tazkirah maghrib pada malam ni, suka untuk saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Tuan-tuan tanya, nak dengar suara macam mai dari utara. Datang dari utara, ya, daripada negeri Kedah. Nama saya Amidi bin Muhammad Zainal Asri, anak kedua Syekh Zainal Asri. Tuan-tuan kenal, orang panggil Ustaz Selawat. Dan sekarang sebagai pengetua tahfiz di Mahat Tahfiz Sayyidina Abu Bakar, Kuala Nerang, Kedah. Ya, datang dari jauh. Iaitu kami sekarang ni dalam jaulah ilmiah, ya, di mana kita menziarahi dalam program jaulah kita bermula daripada negeri Kedah sendiri dan seterusnya negeri Pulau Pinang,
dan masuk ke Perak, Selangor, Kuala Lumpur, dan ini adalah negeri yang kelima, negeri Johor, yang mana tuan-tuan dalam program ni kita menziarahi mahat-mahat tahfiz dan pondok-pondok warga emas. Dan di samping itu juga dalam program kita ni, di antara objektif kita adalah untuk mencari ataupun mencari sedikit sebanyak tuan-tuan, iaitu wakaf pembinaan masjid, ya, di tahfiz kita, yang mana kita akan membina masjid pada awal tahun hadapan, dan kos sekitar RM 2 juta. Dan tuan-tuan yang berminat nak berwakaf dan yang ingin membeli jualan amal yang ada dijual di luar sana, dan tuan-tuan yang berminat berhajat untuk memberikan wakaf juga, boleh kita sediakan kaunter di belakang sana, insya-Allah. Itu sebagai sedikit sebanyak perjalanan daurah kita ataupun jelajah kita pada sesi ini, insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, insya-Allah tazkirah maghrib kita pada malam ni berpandukan kepada buku yang bertajuk 40 Nasihat Walidku yang Saleh. Jadi tuan-tuan yang nak tengok buku ni ada di tengah sana, yang mana berharga RM20, membeli sambil menderma. Dan tuan-tuan yang merasakan dalam buku ni terdapat nasihat-nasihat yang bermanfaat, tuan-tuan bolehlah beli buku ni berharga RM20 dan boleh bayar di luar sana, insya-Allah. Tuan-tuan yang tak berhajat nak beli, nak jadikan buku ni sebagai panduan untuk tazkirah kita pada malam ni pun tak ada masalah. Kena ambil dahulu dan boleh tengok dalam buku ni, tuan-tuan sekalian. Dan kalau tak berminat nak membeli, boleh letak balik di situ, insya-Allah. Jangan pula ambil buku, duit dia tak bagi. Susah kita rai. Tuan-tuan, satu buku RM20, insya-Allah. Jadi pada malam ni, insya-Allah, nasihat yang akan kita baca pada malam ni iaitu nasihat yang pertama, insya-Allah, dan yang kedua. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada nasihat yang pertama dan nasihat yang kedua, insya-Allah. Di pada malam ni kita berpandukan tazkirah kita pada buku yang ada di tangan tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah. Nasihat yang akan kita baca pada malam ni adalah nasihat yang bertajuk taubat. Nasihatnya berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang tidak bertaubat. Bertaubatlah jika mahu dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berjalan menuju Allah tanpa bertaubat, sebenarnya ia belum berjalan. Di tuan-tuan, buku ini saya kumpul ataupun himpunkan 40 daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Fadil Ayahanda Syekh Zainal Asri, yang saya jadikan ia sebagai buku, tuan-tuan, yang mana dalam buku ini terdapat nasihat-nasihat yang berguna dan bermanfaat, ya, dan digunakan dengan bahasa yang mudah difahami. Dan dalam buku ini juga yang menarik, tuan-tuan, kita jadikan ia sebagai buku yang berwarna penuh serta bergambar. InsyaAllah pada malam ini, tuan-tuan, saya nak mengajak kepada kita semua menghayati nasihat yang pertama, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat kasih. Bila kita sebut nasihat tentang taubat, tak ada siapa pun yang dalam masjid ni boleh sebut tazkirah ni tak relevan. Sebab kita semua pendosa. Boleh jadi baru sebentar tadi kita buat dosa. Boleh jadi dosa terakhir yang kita buat adalah sebelum solat tadi. Boleh jadi dosa terakhir yang kita buat pagi tadi. Jadi nasihat taubat ni, tuan-tuan, sesuai bagi setiap orang dari kalangan kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, yang bermaksud setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, Allahumma salli ala Muhammad. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat.
Dalam hadis qudsi Allah sebut, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu melakukan dosa siang dan malam. Siang pun buat dosa, malam pun buat dosa. Boleh jadi dosa yang kita buat tu dosa kita sedar, tuan-tuan. Ya, dosa kita mengumpat, sedar. Ya, kita sedar. Dosa kita melihat benda yang tak baik, kita sedar tak sedar? Kita sedar. Ada dosa yang kita tak sedar. Dosa membabitkan hati kita. Boleh jadi kita nak marah dekat orang, sedangkan kemarahan kita tu tak kena pada tempatnya. Iri hati, cemburu, ataupun ada perasaan takabur sedikit ya tuan-tuan, itu adalah dosa. Begitulah juga dosa yang ada dalam kepala kita, dalam fikiran kita, fikir benda yang tak sepatutnya, iaitu yang mana kalau kita fikir perkara tadi membawa kepada dosa. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad, fikir benda yang membawa kita kepada tidak bersangka baik dengan Allah. Dosa tuan-tuan. Ya, tidak bersangka baik dengan Allah. Dia kata apa? Dia kata, kalau aku buat sekian, aku akan sakit. Ya, kalau aku buat sekian, aku akan jadi macam tu, jadi macam ni. Dia maksudnya gelisah dia. Benda tu tak berlaku lagi tuan-tuan. Dia fikir ke depannya aku akan jadi itu, aku akan jadi ini, aku akan jadi itu. Itu tidak sangka baik dengan Allah tuan-tuan. Ya, jadi itu di antara dosa-dosa yang kita buat, kita tak sedar. Di subhanallah, Allah sebut dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah, bersedia untuk menggugurkan seluruh dosa-dosa kamu. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan sedia mengampunkan kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat sekalian, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat. Siapa di kalangan kita yang sudi untuk meminta ampun kepada Allah, ya Allah, aku minta ampun padamu, aku taubat padamu, maka orang macam ni Allah sangat-sangat kasih. Ya, sebab tu dalam satu ayat Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang at-tawwabin, orang yang selalu dan kerap bertaubat. Pakcik, Allah kasih kepada orang yang kerap bertaubat. Siapa dalam masjid ni yang dia boleh sebut kepada saya, Allah kasih kepadanya, Allah sayang kepadanya? Siapa? Ada tak? Ya Allah, Ustaz, saya nak sebut Allah kasih dekat saya, boleh tak? Saya dah solat dari muda sampai ketua, tak pernah tinggal solat. Jadi Allah kasih kepada saya, siapa boleh sebut macam tu? Tuan-tuan, ada orang beribadah daripada dia mula balik sampai dia mati, Allah tak terima ibadah dia? Ada? Bukan tak ada. Ketika mana hampir mati, syaitan mewaswaskannya, membisikkan bisikan yang boleh menggelincirkan akidahnya, lalu Allah tak terima amal perbuatannya. Tuan-tuan, sebab itu kita jangan merasa meninggi diri, jangan kita merasa kita tu hebat selagi mana kita belum sampai memasuki syurga Allah. Takut tuan-tuan. Ya, sebelum ditimbang amalan kita, jangan kita duk rasa kita ni hebat dari orang lain. Berapa ramai orang yang merasa diri dia bagus, ketika mana ditimbang amalannya itu jadi seperti debu yang berterbangan, tak ada apa-apa. Jadi subhanallah. Jadi Allah sebut Allah kasih kepada orang bertaubat. Maka kalau kita kerap bertaubat, maka kita boleh sebut Allah kasih kepada kita. Tuan-tuan, sebab Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim sebut, ya, laisa sya'nu an yuhib wa innama sya'nu an yuhab. Laisa sya'nu an yuhib, bukanlah suatu yang ajaib kalau kita mengasihi Allah. Tuan-tuan, bukan satu yang pelik kalau kita kasih ataupun kita sebut kita sayang kepada Allah, bukan satu yang pelik. Tapi suatu yang pelik, suatu yang luar biasa kalau Allah sebut Allah sayang kepada kita. Itu yang pelik, itu yang ajib, itu yang luar biasa. Tuan-tuan, kalau kita sebut, pakcik, kita sayang kepada mak kita, biasa. Sebab mak kita yang melahirkan kita. Kalau kita sebut kita sayang kepada isteri kita, biasa. Sebab isteri kita yang melahirkan zuriat kita. Kalau kita sebut kita sayang kepada Allah, itu biasa. Sebab nikmat yang Allah bagi kepada kita tak terhitung banyak.
Pakcik, kalau kita nak syukur nikmat umur, macam mana agak-agak? Umur kita 60 tahun, 70 tahun, macam mana kita nak syukur nikmat umur ni, tuan-tuan? Ada orang yang belum sempat melihat dunia, mati dalam kandungan. Ada orang sempat lahir 1 saat, mati. Ya, ada orang sempat lahir 2 minit dan lah menyawa, takkan tengok dunia, mati. Ada orang dah hidup 1 bulan, mati. Ada orang setahun, ada orang 2 tahun, ada orang 5 tahun, ada orang 10 tahun. Kita 70 tahun umur kita, macam mana nak syukur kepada Allah agak-agak? Tu tak kira lagi nikmat mata kita. Daripada kita kecil sampai kita besar, tak pernah buta. Dapat melihat. Bila apa sahaja kita nak tengok, kita dapat tengok. Macam mana nak syukur tu? Tuan-tuan, kita punya mata kita ni bukan macam laptop. Ya, laptop tu bila bila dia dah ada, tuan-tuan, ya, window dia tu dah on, kita cuba tutup laptop kita on balik. Dia jadi macam mana? Dia lama dia balak, dia gelap tu lama. Tak nak cerah. Kita mata kita sekarang kita pejam, kita celak balik. Ada waktu celak tu mata kita gelap, baru dia cerah. Tak ada, tuan-tuan. Terus nampak. Pejam celak terus nampak. Tu nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat percakapan, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan, nikmat diberikan kita dapat berkahwin. Ada orang sampai tua tak kahwin, sampai ke tua tak kahwin. Kita dapat kahwin. Nikmat dapat anak pinak. Ada orang kahwin sampai ke tua tak ada anak. Tuan-tuan, nikmat dapat cucu. Ada orang kahwin dapat anak tapi tak sempat tengok cucu, mati. Kita dapat tengok cucu. Nikmat dapat melihat cicit. Ada orang dapat tengok cucu, kemudian mati. Tu nikmat kesihatan kita, umur kita, dan nikmat-nikmat lain banyak. Kalau kita sebut kita cinta, kita kasih kepada Allah, itu biasa. Tapi ni Allah sebut Allah kasih kepada kita, itu yang luar biasa. Maka Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Jadi kita kena ingat, orang bertaubat pertama Allah kasih, itu yang luar biasa. Dan yang kedua, orang yang bertaubat ni hebat. Ya, Imam An-Nawawi sebut, kalaulah seorang hamba itu melakukan dosa 100 kali, ataupun 1000 kali, ataupun 2000 kali, ataupun lebih jutaan kali dia buat dosa, hanya dengan sekali taubat Allah gugurkan seluruh dosa dia. Cuba bayang, tuan-tuan, sekali taubat saja Allah gugur seluruh dosanya. Pakcik, kalau dosa kita pernah buat dosa pada Allah Ta'ala, sekali kita sebut, ya Allah, aku taubat kepadamu. 3 syarat taubat, tuan-tuan: menyesal, meninggalkan maksiat, berazam tak ulangi. 3 syarat ni ada, habis dosa kita. Kata Nabi, orang yang bertaubat sama seperti budak baru lahir. Allah, Allah, Allah. Seperti budak baru lahir. At-taibu minal dhanbi kama la dhanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa macam tak pernah buat dosa. Subhanallah. Dan hebat lagi, orang yang bertaubat kepada Allah, ya, Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Pakcik, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Allah ampunkan kita tu satu balang, ni Allah gugurkan pula dosa kita. Subhanallah. Cuba bayang, ada orang macam tu. Nah, kita pernah buat salah dekat satu orang ni, dah sudah tentulah kita ada salah dengan manusia, sebab kita hidup dengan manusia. Andai kata kesalahan yang kita buat dengan dia tu memang besar, dia susah nak maafkan kita, ya, kita minta maaf sekali, dia tak mau maafkan. Dia kata, mudah-mudah senang minta maaf, no? Kau buat kat aku lebih teruk, ya, senang-senang dia minta maaf. Ingat, senang nak maafkan. Tuan-tuan, kalau dia boleh maafkan kita, itu dah hebat betul. Dah hebat lah. Subhanallah. Tapi kalau dia boleh bagi pula hadiah kepada kita, ada orang macam tu. Kita minta maaf kat dia, saya minta maaf lah, saya pernah buat dosa, buat salah dengan kamu,
20 tahun menipu kamu, menganiaya kamu, menganiaya keluarga kamu. Dia kata, oh kamu sudi minta maaf pada saya maafkan kamu. Nah, ambil kunci kereta ni. Kereta Velfire belakang tu milik kau. Boleh tak? Ada orang boleh buat begitu, tuan-tuan. Kita pagi petang siang malam buat dosa kepada Allah. Allah ampunkan seluruh dosa kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ila Allah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan memberi makna pasti Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu, wa yudkhilakum jannat. Tak cukup dengan ampunkan dosa, Allah akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Tu dia, sampai 100 kali. Tu tak cerita lagi orang yang bila taubat, ya, dan beramal soleh, segala dosa yang dia buat tu diubah, ditukar oleh Allah kepada kebaikan. Cuba bayang makcik, kita buat dosa kepada Allah, ada kata 30 tahun kita tinggal dosa tu, kita taubat kepada Allah dan kita buat amal soleh, Allah Ta'ala tukar dosa kita kepada kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila salihah, melainkan orang yang bertaubat dan beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang yang Allah Ta'ala menukarkan kejahatan mereka kepada kebaikan. Tu dia hebatnya orang yang bertaubat pada Allah. Sebab tu kalau ada orang di sini dia sebut, ustaz, macam mana saya nak kaya? Maka satu saja jawapannya, istighfar banyak-banyak. Ya. Kalau ada orang tanya, ustaz, saya nak dilepaskan daripada hutang, jawapannya satu, perbanyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Ustaz, doa saya belum Allah Ta'ala makbulkan, juga jawapan yang sama, istighfar banyak-banyak kepada Allah. Ustaz, saya sudah kahwin selama 10 tahun belum mendapat anak, juga istighfar banyak-banyak kepada Allah. Tu jawapannya. Siapa bagi jawapan ni, pakcik? Allah bagi. Allah bagi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah dalam surah Nur, ya, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kata Nabi Allah Nur, dia maha pengampun. Allah Ta'ala bersedia untuk mengampunkan kamu. Yursilis sama'a alaikum midrara, tak cukup dengan Allah beri keampunan, Allah turunkan kepada kamu hujan yang mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwal, Allah berikan harta yang banyak kepada kamu, wa banin, dan anak pinak pula. Wa yaj'al lakum jannat, Allah suburkan kebun-kebun orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dalam ayat yang Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah sesuatu penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan turunkan daripada langit hujan yang berkat, bukakan pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi mereka tak mau taubat pada Allah, mereka tak mau beriman, maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka azab yang pedih. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat, dan orang yang tidak bertaubat Allah tak suka, Allah benci. Tuan-tuan, ayat-ayat Quran semua ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang azab adalah disebabkan dosa-dosa manusia. Bila cerita tentang azab, pastilah selepas itu Allah ceritakan tentang sebab Allah turunkan azab. Dalam satu ayat Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, kadzabu bi ayatina, mereka dustakan ayat kami. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, Allah turunkan azab kepada mereka. Sebab apa mereka kena azab? Dustakan ayat Allah. Kafaru bi ayatina, mendustakan ayat Allah, mereka kufur kepada ayat Allah. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, Allah turunkan azab juga kepada mereka. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat sekalian, kenapa Allah Ta'ala benci dan tidak suka kepada orang yang tidak bertaubat? Ya, yang pertama, kerana orang yang tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala ini adalah orang yang sombong. Itu jawapannya. Orang tak taubat, orang yang sombong. Tuan-tuan, sebagai contoh nak, satu orang anak pakcik lah, dia buat salah dengan pakcik, anak kita lah. Memang anak pun tak ada lari dari salah, dia manusia, kita manusia. Dia buat salah dengan kita, tuan-tuan.
Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia buat salah kat kita, dia minta ayah nak beli basikal boleh? Kita nak bagi tak? Dosa dia buat salah kita banyak. Ayah nak beli handset boleh? Nak beli laptop boleh? Nak beli tu nak beli ni. Kita orang nak beli pun kita seberat betul tak Haji? Sebab dia tak minta maaf lagi kat kita. Tapi bila mana dia bagi tahu ayah, bahasa Kedah kita panggil cek tu saya lah. Saya minta maaf dekat ayah, silap dia buat ayah macam tu. Ayah, maafkan saya tak ulangi lagi kesalahan saya. Saya tak akan ulangi lagi kesalahan saya. Kita akan kasih dekat dia. Bila kita kasih dekat dia, kita akan sayang dekat anak kita tadi. Kita akan kata, abang perlukan apa? Ayah nak beli semua kat abang. Betul. Anak kita tak minta pun, kita akan tanya dekat dia, nak apa? Perlukan apa dalam sekolah, di universiti perlukan apa? Kita akan tanya dia pula, tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, nak sebut tu al-qiyas ma'al farid, ya, lakinnal ma'na mutaqarib. Nak sebut kata itu, nak bagi tahu kata kita sebagai ayah, bila anak kita salah dengan kita, bila dia minta maaf, kita akan bertambah kasih kepadanya. Allah Ta'ala cukup tak suka pada orang yang tak taubat ni sebab mereka sombong, ya. Bukan sebab dosa itu semata-mata makcik, bukan sebab dosa itu semata-mata makcik, akan tetapi disebabkan dia tak mau minta ampun pada Allah. Sebab memang kita buat dosa. Dalam satu hadis Nabi sebut, laula tuznibu laulam tuznibu, kalau kamu tak buat dosa. Okey, setakat tu saya nak tanya sekalian, hadirin sekalian, agak-agak Nabi nak sebut apa? Kalau kamu tak berdosa, agak-agak kita Nabi nak sebut apa? Kamu mendapat syurga, Allah kasih kepada kamu, Allah beri kepada kamu kekayaan, kurniaan? Tidak. Nabi sebut la zahaballahu bikum, Allah Ta'ala akan hancurkan kamu. Macam mana Pak Cik lah? Dah tak buat dosa, Allah hapuskan kita, hancurkan kita. Waja'a biqaumin yuznibuna, dan setelah itu Allah mendatangkan satu kaum yang banyak buat dosa. Tak faham ni. Sabar, tak habis lagi. Ya. Kata Nabi, kalau kamu tidak berdosa, Allah akan hapuskan kamu dan mendatangkan setelah itu orang yang buat dosa. Tetapi fayastaghfiruna Allah Ta'ala, mereka tidak buat dosa sahaja, akan tetapi mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa mereka. Jadi yang pertama, Allah tak suka kepada orang yang tidak bertaubat kerana mereka sombong dengan Allah. Dan yang kedua, kerana tidak ingat akan kematian. Betul tak? Ya subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia lumrah orang bila nak, sebagai contoh nama manusia, nikmat ini adalah satu mahkota yang terletak di atas kepala orang, ya, yang mempunyainya dan tidak dapat dilihat melainkan bagi orang yang tidak ada nikmat tersebut. Sebagai contoh, apa itu nikmat sihat? Nikmat sihat ni adalah satu mahkota yang berada di atas kepala orang yang sihat, ya. Tak dapat, siapa pun tidak dapat melihat mahkota tadi melainkan orang yang sakit, orang yang berharta, ya. Dia tak dapat tengok nikmat yang dia ada tu. Siapa dapat tengok? Orang yang tidak berharta, orang yang miskin. Ya subhanallah, begitulah nikmat. Nikmat hidup ni, nikmat hidup ni siapa dapat tengok? Orang mati. Kita tak rasa hidup macam biasa, ya. Makan, minum, tidur, itu je kehidupan kita. Ya, sampai kalau solat, kalau solat jemaah, alhamdulillah. Siapa dapat merasai nikmat hidup ni? Orang mati. Jadi subhanallah, orang mati sebut, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, ya, aku minta padamu, tolong tangguhkan kematianku, aku nak hidup sikit ya Allah. Kalaulah dia tu orang yang banyak salat, dia akan kata, ya Allah, saya banyak salat tapi saya kurang bersedekah, bagi aku hidup sebab aku nak sedekah. Amalan salat, amalan yang belum saya buat. Kalau dia orang kuat sedekah, dia akan sebut, ya Allah, tolong berikan aku hidup sak pun tak apa, sedikit pun tak apa masa ni, kerana aku belum perbanyakkan bacaan Quran. Tuan-tuan, maka orang mati akan minta, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, aku minta pada engkau, mudah-mudahan kau dapat berikan kepada aku kehidupan dan aku dapat beramal apa yang belum aku beramal.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita yang tidak taubat, maka kita tak ingat akan kematian. Kita sangka boleh jadi hidup kita lagi 10 tahun, lagi 20 tahun. Itu kita tak taubat pada Allah. Jadi muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, sebagai contoh saya nak bagi tahu. Saya nak bagi satu misal sebagai satu contoh. Pak cik cuba bayang, ya. Tengah-tengah pak cik duk tengok jam, pak cik duk tengok saya duk tengok jam. Ustaz ni agak-agak ni macam lama lagi. Saya memanglah ceramah ni biasa taklah lama sangat. Lebih kurang 5 jam ya. Mungkin 12 lagi habis. Boleh tunggu ke? Ada hak kata boleh, yang pakcik tunggulah. Saya tak mau. Saya nak balik lagi, mereka kata nak pergi makan kat mana tau. Baik, lawak kan tuan-tuan sekalian. Baik. Duduk tengah tengok jam, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tengok-tengok ada orang call. Siapa dia call? Dia ingatkan bini kita, dia ingatkan anak kita, dia ingat kawan kita. Rupa-rupanya yang call MALAIKATMAUT, malaikat maut call. Kita tengok-tengok, malaikat maut. Nak angkat ke tak mau? Tak mau lah. Kita pun kata, siapa perkena aku ni? Orang Kedah panggil siapa pedaji aku ni? Dia pergi tulis nama malaikat maut yang aku saja nak menakut-nakutkan aku gamuk macam ni. Angkat biar. Kena angkat suara menakutkan macam mana. Lah kita pun tak angkat, tak tepi Ustaz. Tak wani angkat. Tiba-tiba dapat satu SMS. Kita pun dalam WhatsApp. Tengok-tengok ia hantar orang yang call kita tadi ni. Malaikat maut. Dia kata apa? Pak cik tak mau angkat, saya call lah. Tak apa, nak bagi tahu satu perkara ya. Pukul 9 tepat lagi saya nak bagi tahu, saya nak ambil roh pak cik. Nak cerita kalau kita dapat tahu waktu tarikh kematian kita. Kalau kita dapat tahu masa kematian kita pada pak cik, pak ngah sekalian. Macam mana agak-agak? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, agak-agak. Kalau lagi pukul 8.45 saya kata, jom hari ni kita nak ajak pak cik pergi makan char kway teow. Mau? Pukul 9 nanti. Kalau pun makan agak-agak char kway teow tu lepas dah nak telan ni. Kena balik, tak mau pergi mana, nak duduk dekat tu. Mihrab imam ni tak mau nak semayang ke mimbar tu. Nak mati biar dalam masjid. Tuan-tuan, waktu tu kita akan perbanyakkan apa? Istighfar, tasbih, takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi orang yang ingat mati, bila dia rasa kematian ni boleh datang bila-bila masa, ya, semua orang setuju. Mati tak kena sihat, tak kena sakit, tak kena tua, tak kena muda, tak kena bujang, tak kena sudah berkahwin. Semua orang boleh mati, tiba-tiba boleh mati, tuan-tuan. Ya subhanallah, tapi kita nak menghayati kata-kata tadi ni, perkataan tadi ni. Mati boleh datang bila-bila masa. Kalau ni kita main mati kita, matilah, tuan-tuan. Jadi nak cerita yang saya nak sebut, ya, orang yang ingat mati dia akan taubat pada Allah. Andai kata kita nak tidur malam, kita kata boleh jadi esok ni, ya, adalah boleh jadi malam ini adalah malam terakhir saya. Tak jumpa dah dunia, jumpa alam lain. Malam tu agak-agak kita nak buat apa? Terus taubat pada Allah, betul? Jadi sebab kita tak ingatkan kematian, tidak terus bismillah pun tak baca. Lena terus, tuan-tuan, takut. Berapa ramai orang yang letih sangat, tuan-tuan, dia kata tak apalah bismillah pun nak baca, tak dapat, ngantuk sangat. Lah kali keletihannya itu penyebab kematian. Ya tuan-tuan, insya-Allah kita azan insya-Allah dulu, dia kita sambung sikit lagi.
محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف وابعثه المقام المحمود الذي وعده. Di muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, maka orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah taala tidak suka kepadanya, Allah taala benci kepadanya. Jadi subhanallah, kita sebutkan tadi, yang pertama kerana dia sombong kepada Allah, dan yang kedua kerana dia tidak ingat akan kematian. Bila tak ingat akan kematian, maka tidak ingat akan Allah. Bila tak ingat akan kematian, maka tak ingat akan alam akhirat. Jadi lawan daripada itu, maknanya yang dia ingat hanyalah dunia, hanyalah kehidupan semata-mata. Apa beza dengan orang kafir? Ya, tak ingat Allah, tak ingat mati, dia ingat hanya dunia. Apa beza kita dengan orang munafik? Apa beza kita dengan orang fasik, orang yang jauh dari Allah, orang yang musyrik? Maka yang membezakan orang beriman dengan orang kafir adalah orang beriman itu kehidupan mereka sentiasa mengingati Allah. Nak makan ingat Allah, ya, kita makan ingat Allah tak? Orang beriman, ya, nak makan, niat dia nak makan, nawaitu taqwi ala taatillah, aku makan sebab aku nak beribadah. Ya, minum ni kerana apa minum? Hilangkan dahaga supaya aku dapat berzikir kepada Allah. Ya, nak tidur sebab apa? Sebab esok pagi aku nak bangun qiyamul lail, nak bangun awal, nak berzikir, nak mengingati Allah. Maka itu beza kita orang beriman dengan orang yang kafir. Orang kafir hidup pagi, petang, siang dan malam, mereka tujuan hidup mereka adalah untuk hidup. Kita orang beriman, tujuan hidup kita adalah untuk mati, dengan makna untuk memperoleh pahala setelah mati. Di muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, bertaubatlah jika mahu dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak Allah kasih? Taubat banyak-banyak. Nabi, ya, sebab apa Allah kasih sangat dekat Nabi? Tuan-tuan, sebab Nabi orang yang sangat baik hubungannya dengan manusia, dan begitulah juga hubungannya dengan Allah. Hubungan dengan manusia baik, tidak ada siapa boleh petikan. Nabi sebelum daripada dilantik menjadi Rasul, Nabi dan Rasul lagi, tuan-tuan. Sebelum dilantik menyampaikan risalah, dilantik menjadi Rasul, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi kita telah pun baik urusannya dengan manusia. Dan orang-orang Mekah semua menggelarkan Nabi dengan Al-Amin, orang yang boleh dipercayai. Sedangkan pada zaman itu masyarakat Arab, ya, mereka mengamalkan penyiksaan, mengamalkan tipu pada jual beli dan sebagainya. Bila datangnya Rasulullah, hanya seorang-seorang baginda sahaja boleh buat baik kepada semua orang, boleh amanah. Orang kafir ke, orang munafik ke, orang musyrik ke, kata Muhammad itu Al-Amin, orang boleh dipercayai. Dan juga Nabi hubungan baiknya dengan Allah, tuan-tuan, hubungan baiknya dengan Allah. Sebab itu bila tanya kenapa Rasulullah ini mempunyai ramai orang isteri, banyak jawapan. Salah satunya nak membenarkan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Bila tanya kan, orang tanya dekat isteri kita, perangai Pak Long lagu mana? Mak Long pun kata, Mak Long hang kat luar je macam tu, dekat rumah malas mandi, baju-baju dia tinggal sepuk lagu tu ya, tu tak kira lagi balik rumah duk tengking anak-anak sebagainya, sebagai contoh. Isteri kita tahu baik buruk kita. Rasulullah ni bila tanya setiap orang isteri Nabi, tak ada siapa pun kata Rasulullah buruk. Semua kata Rasulullah ini sebagai contoh akhlak bagi kalangan manusia. Sayyidah Aisyah sebut, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu Quran. Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Maka akhlak Rasulullah baik dengan manusia, baik juga dengan Allah. Solat Rasul sampai bengkak telapak kaki. Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah dosa kau telah dihapuskan dengan terdahulu yang akan datang, tapi kau beribadah macam dosa kau banyak Rasulullah, macam orang lain beribadah, sedangkan kau tak tahukah dosa kamu telah adakah wa qad ghafarallahu laka, Allah telah mengampunkan bagi kamu dosa yang lepas dan yang akan datang, tapi kamu beribadah macam ni Rasulullah. Kenapa Nabi kata afala uhibbu an akuna abdan syakura, atau kama qala,
Tak bolehkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Nak cerita kakinya bengkak kerana banyak beribadah kepada Allah. Kita hari ini kaki bengkak sebab apa? Main futsal, gaut dah bagi contoh. Orang muda main futsal, bengkak. Subhanallah. Nabi sebab ibadah. Tu tak cerita lagi dosa tak ada, tapi setiap hari istighfar 100 kali. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah, taubatlah pada Allah, wastaghfiruh, dan istighfar pada Allah. Fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Allah, 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 Allah. Sesungguhnya aku istighfar dan taubat pada Allah setiap hari 100 kali. Dosa tak ada tuan-tuan, tapi istighfar istiqamah sehari 100 kali. Kita pagi, petang, siang dan malam masih menangguh-nangguh untuk beristighfar kepada Allah. Dia subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sesiapa yang berjalan menuju Allah tanpa bertaubat, dia nak jadi baik, tapi dia buat dosa, dia tak bertaubat, maka sebenarnya ia belum berjalan. Hakikatnya amal yang dia buat itu ya tidak ada nilai. Dengan makna innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Begitu juga kejahatan menghapuskan kebaikan. Kalau kejahatan tu banyak, kita buat dosa, ya, dan kita buat baik. Masalah kita tidak mahu bertaubat, menangguh-nangguhkan taubat, kita belum jalan pada Allah. Kerana kita diibaratkan seperti orang yang membina istana pasir di tepi lautan. Apa guna? Tak ada guna. Bina tinggi-tinggi, ombak main laju, habis. Bina pula tinggi-tinggi, ombak main laju, habis. Orang yang buat baik banyak-banyak tapi buat dosa tak taubat, dia bina kebaikan dan kebaikan itu dipadan dengan kejahatan. Apa guna? Tak ada guna. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kita sambung sikit pada nasihat yang kedua. Tajuk nasihat kita adalah kesan maksiat. Dosa itu memberatkan ketaatan. Simple je nasihat, ya. Dosa itu memberatkan ketaatan, ya. Kalau kita buat dosa, apa pasal dosa? Orang lelaki, dosa apa yang dia paling suka buat, pakcik? Dosa mata. Betul tak? Betul. Nah, saya orang muda lain suka tengok kat orang muda. Betul, pakcik? Orang yang berusia suka tengok kat orang berusia. Subhanallah, macam tu juga. Orang lelaki ni dosa mata, tuan-tuan, dia paling susah nak jaga. Sebab itu, kalau orang perempuan dia dapat pinjam mata orang lelaki walaupun sesaat, dia akan kata, ya Allah, susahnya nak jaga mata. Dia akan pakai tudung sampai ke kaki. Masalahnya dia tak pernah pinjam mata kita, dia tak tahu macam mana susah nak jaga mata. Tu yang kadang-kadang pakai skirt tak cukup sampai paha, angkat atas lagi. Kita pun, ya Allah, siapa ni pakai skirt tinggi sangat ni? Ya Allah, tutup, astagfirullahalazim, tutup mata, buka sikit. Susah nak jaga, tuan-tuan. Orang perempuan, dosa yang susah dia nak jaga, dosa apa? Dosa mulut, ya. Bila ada isu semasa berkenaan dengan jiran sebelah, orang kampung sebelah, dia mula, tuan-tuan, apa ni kahwin kan? Orang panggil istilah ni MB. Apa dia MB, pakcik? Bukan media besar, makcik bawang. Makcik bawang. Oh, susah nak jaga mulut, tuan-tuan. Awak jiran kita ni kahwin dah 10 tahun tak dapat anak lagi, mandul gamaknya, tuan-tuan. Hak tak kahwin, apa ni tak kahwin sampai ketua tak kahwin, akan jadi janda tua, jentu. Subhanallah. Hak kahwin dapat anak ramai, dah lah miskin. Nak kahwin bagi dapat anak ramai, apa cerita? Tuan-tuan, nak cerita semua. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kalau boleh pinjam mulut orang perempuan, tuan-tuan, susah nak jaga. Kita orang lelaki kalau sembang dengan kawan kita di kedai kopi, sejam setengah tu dah habis modal lah. Habis modal. Orang perempuan dia pun cerita lah, betul tak betul saya tak tahu. Macam mana? Bila betul minta maaf lah, kalau tak betul pun minta maaf juga. Berkata orang perempuan ni kalau sembang 5 jam dah apa, walaupun tajuk yang sama, ulang tajuk tu. Wallahu a'lam lah. Saya nak sebutnya orang perempuan susah nak jaga mulut, orang lagi susah nak jaga mata. Kalau kita ada pengalaman mengumpat orang, ya, kita duduk biasa tahajud malam, cuba solat tahajud malam tu, rasa macam mana? Sedangkan waktu siang kita mengumpat orang.
Kalau siang kita tak jaga mata kita, cuba kita buat apa-apa yang ibadah, waktu tu rasa macam mana hati kita? Memberatkan ketaatan tuan-tuan. Sebab apa? Saya tengok tuan-tuan, yang saya sebut tadi, orang lelaki payah nak jaga mata. Saya tengok satu video. Allah. Satu orang budak umur 5 tahun, lebih kurang 5 tahun, 6 tahun macam tu lah. Dia hafal Quran dan dia buta. La ilaha illallah. Hebat noh. Hafal Quran dan dia buta. Kita umur kita baca minta maaf 70 tahun, 50 tahun, tak pernah kita hafal Quran. Ya. Kalaupun hafal surah lazim lah. Tu pun kadang-kadang minta maaf lah, kalau betul tak betul minta maaf lah. Saya sebut je lah. Kadang-kadang kuliah pun kita tak lepas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum. Tak jumpa jalan keluar. Nak pi kok kanan ke kok kiri, tu tak kira lagi. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia pikul lain tuan-tuan. Jadi subhanallah, saya nak sebut ya tuan-tuan, ya, budak kecil ni hafal Quran, buta. Daripada kecil lagi dia dah hafal Quran. Satu soalan orang tanya dekat dia, wahai budak, wahai anak, kalau sekarang ini engkau diberi pilihan untuk meminta kepada Allah doa engkau, apa yang kau nak minta? Dia sebut, kalau masa ini saya diberi peluang untuk berdoa kepada Allah. Dia buta ni, hafal Quran 30 juzuk. Dia kata, saya akan minta kepada Allah agar terus membutakan mata saya, supaya saya tidak dapat melihat benda haram. Kalau saya dapat melihat, saya takut saya selalu melihat benda haram dan Quran saya akan hilang. La ilaha illallah. Sampai tahu tu tuan-tuan. Jadi subhanallah, kenapa dosa memberatkan ketaatan? Kerana ia membabitkan hati kita, melibatkan hati kita. Asal buat dosa, dia masuk ke hati. Dosa telinga pun masuk ke hati, dosa mata masuk ke hati, dosa mulut masuk ke hati, dosa kemaluan masuk ke hati, dosa kaki masuk ke hati. Sebab itulah Nabi sebut, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba, ya, bila mana dia mula buat dosa, akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara thumma tab. Bila dia mula insaf, dia taubat dan meninggalkan maksiat, Allah hapuskan titik hitam tadi. Buat lagi dosa, masuk pula. Buat 3 dosa, makin hitam hati dia, tuan-tuan. Banyak dosa tak taubat, macam mana hati dia? Semakin jauh dia daripada Allah, semakin berat dia nak buat ketaatan. Sebab itu tuan-tuan, di antara rahmat Allah kepada kita, Allah Ta'ala tutup dosa kita. Kata ulama, ya, law kanat adh-dhunubi rihun ma jalasa ilayya ahad. Kalaulah dosa itu ada bau, siapa pun tak mau duduk dengan kita. Betul? Dosa kita banyak kan? Kalau satu pun dah berbau dah. Buat dosa tadi berbau Allah. Habis tak ada siapa nak kawan dengan kita. Tapi dosa kita Allah tutup. Bila mana Allah tutup dosa kita, kita jangan buka dan kita kena taubat pada Allah. Dan itu adalah berita gembira, Allah akan tutup juga dosa kita pada hari kiamat. Waktu mana kita duduk di hadapan Allah, Allah tutup seluruh pendengaran, tutup seluruh penglihatan. Siapa pun tak tahu apa yang kita sedang bicara dengan Allah, tuan-tuan. Kita tahu. Allah tutup dosa kita. Allah kata dalam hadis sebut, "Ata'rifu dzamba kadza?" Allah tanya kepada kita, ni fulan bin fulan, kau tengok dosa ni, kau tahu siapa buat? Dia kata, ya Allah, itu dosa aku buat. Allah tanya lagi, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kau tahukah dosa ni siapa buat? Dia kata, aku buat ya Allah. Allah yang satu. Di mana kau buat? Saya buat di situ ya Allah. Kenapa kau buat? Ya Allah, aku lemah. Satu. Semua Allah tanya. Dan dia mengaku kata dia buat dosa tu. Ya. Hatta idza qarrarahu, sehingga waktu mana dia kata betul ya Allah, semua dosa yang kau sebutkan itu milikku ya Allah. La ilaha illallah. Tuan-tuan cuba bayang situasi tu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Wa dhanna annahu halak, dan pada ketika itu dia kata, dah Allah sebut dosa-dosanya, takkan dia nak selamat. Semua dosa Allah sebut, habis dah aku layak neraka lah tempat aku, tak ada calah nak masuk syurga. Tuan-tuan, apa Allah sebut? Ya, Allah kata dalam hadis kursi, al-yawma uzillu, al-yawma, kata Allah, seperti mana aku menutup aib kamu di dunia, qad satartu laka 'alaika fid dunya, aku telah menutup aib kamu di dunia, wa ana aghfiruha laka al-yawm, dan pada hari ini aku ampunkan seluruh dosa kamu dan kau masuk syurga. Tuan-tuan, dahlah di dunia Allah tutup aib kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dan itu petanda baik, ya, untuk kita juga ditutup aib kita ketika mana di hadapan Allah. Baik, maka kenapa dosa itu memberatkan ketaatan? Pertama, kerana ia membabitkan hati, ya. Dan yang kedua, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, kerana dosa yang kita buat itu menghilangkan keberkatan hidup. Berkat ni apa dia makna berkat, pakcik? Berkat ni makna dalam bahasa Arabnya adalah diambil dari perkataan birkah. Apa makna birkah? Mustaqir wa yustakthir, tetap dan bertambah. Orang yang hartanya berkat, harta yang ada tak hilang, bahkan bertambah. Beza dah. Sebagai contoh, orang yang harta dia berkat, gaji dia dapat satu bulan 5,000 saja, tapi cukup untuk membayar rumah, membayar kereta, biaya pengajian anak-anak, dan semua cukup, bahkan ada baki. Ada orang di sana, orang yang harta tak berkat, 50,000 dapat, esok habis, minggu depan bukan minggu depan dapat 50,000, menandakan harta tak berkat. Jadi orang yang hartanya berkat, yang ada, ya, bahkan bertambah. Orang yang hidupnya berkat, amal yang dia buat itu tak berkurang, bahkan bertambah. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang buat ketaatan, berkat tu hilang, maka yang bertambah adalah kejahatan, amalan akan berkurang. Kerana tu dosa memberatkan ketaatan. Buat dosa berat, kita nak buat kebaikan. Sehingga kan kalau kita selalu buat dosa pagi petang siang malam tanpa kita taubat pada Allah, solat Jumaat kita tak payah. Untuk kita kena taubat banyak-banyak, jaga nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan yang ketiga, kerana dosa dan ketaatan ni, dosa dan kebaikan ataupun ketaatan ni dua perkara yang berbeza. Ya, tua dan miskin sangat berbeza. Kaya dan miskin sangat berbeza. Tua dan muda juga berbeza. Lelaki dan perempuan berbeza. Hari ni transgender, aku tengah-tengah, aku tak tahu lah tu nak kata apa. Tuan-tuan, kan ada LGBT kali ni, hak tu nak kata macam mana? Kalau orang lelaki kita panggil saudara, orang perempuan panggil saudari, hak tengah-tengah ni saudara. Tuan-tuan, nak cerita dua perkara yang berbeza. Subhanallah. Begitulah ketaatan dan kebaikan. Sebagai contoh lah pakcik, kita ada kereta, beli kereta lama dah, duk teringat kata kereta ni kalau daripada dulu mula beli lagi, kereta kita ni duk buh minyak petrol je. Lama dah, daripada mula beli duk buh minyak petrol, duk kata nak try lah buh minyak diesel sekali. Macam boleh? Apa berlaku? Rosak tak rosak? Rosak. Gedebak. Rosak tak kuih. Rosak dengan enjin. Kebaikan dan ketaatan tak duduk sekali dalam hati kita. Kalau kita cinta pada dunia, cinta akhirat akan hilang. Kalau kita cinta pada akhirat, cinta dunia akan hilang. Kita akan duduk sekali. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tak jadikan dalam hati kita, dalam diri kita dua hati. Satu ya. Baik-baiklah kita, jahat-jahatlah kita. Tuan-tuan, sebab tu kena jaga hati kita. Maksiat dan ketaatan tak duduk sekali. Imam Syafi'i sebut, orang itu dianggap berdusta kalau dia sebut saya cinta kepada Allah, dan dalam waktu yang sama dia kata saya cinta kepada dunia. Takkan duduk sekali. Kau cinta pada Allah, cinta dunia akan hilang. Cinta kepada dunia, cinta kepada Allah akan hilang. Begitu. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ada masa lebih kurang 5 minit saja lagi. Kita baca nasihat yang ketiga insya-Allah. Syarat berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan akhiri dengan nasihat yang ketiga ni insya-Allah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang tidak pernah berputus asa walaupun berpuluh ribu kali jatuh, namun dia tetap bangun dan meneruskan perjalanannya sehingga dia tersedar bahawa dia telah sampai kepada Allah. Orang yang nak jadi baik, satu je syarat.
Syaratnya jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Ya, jangan putus asa. Boleh jadi kita lebih baik, besok kita susah nak buat kebaikan. Maka jangan kita putus asa, terus bergelumang ataupun hanyut dalam dosa kita, tidak bangun kembali. Walaupun beribu kali jatuh, tetap bangun. Tuan-tuan, jangan kita putus asa untuk jadi orang baik, dan jangan berputus asa untuk meninggalkan segala maksiat. Tuan-tuan, kita kadang-kadang ni cepat putus asa. Memang duk main masjid dah, tapi bila main hari hujan, tak datang masjid. Itu maknanya putus asa dari melakukan kebaikan. Hujan dah, nak buat apa lagi? Takkan nak pergi masjid. Tuan-tuan, saya teringat almarhum Allah yarham Ustaz Fadil Nur. Dia kata satu ya, orang yang tak dia buat kebaikan disebabkan hujan ni, dia orang kan dia keretah. Faham tak? Orang tak boleh buat kebaikan disebabkan hujan ni, dia manusia ke ataupun dia kertas. Kalau dia kertas tak apalah. Kertas kena ayak jadi apa? Rosak. Kita ada kena ayak mati. Tuan-tuan, tu tak tahu kita rumah kita ada kereta tak? Ada payung? Ada. Itu apa alasan kita? Tuan-tuan kenal seorang sahabat bernama Abdullah ibn Ummi Maktum? Kan? Kenal? Dulu dia karya sini ke? Tak, dia sahabat Nabi, ya, yang mana Nabi sebut ahlan wa sahlan atau marhaban bima atabani rabbi. Selamat datang kepada seorang sahabat yang Allah menegur aku disebabkan kau. Abasa wa tawalla, itu surah Allah tegur Nabi. Ada sikit isu dengan Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Pak cik tahu tak Abdullah ibn Maktum ni rumah dia di mana? Dia orang yang azan setiap kali solat, muazzin Rasulullah. Tahu tak rumah dia di mana? 1 kilometer. Ada kereta ke? Tak ada. Ada unta ke? Tidak. Ada himar ke? Tidak. Ada kuda pun tak ada. Dia orang yang buta, berjalan seorang diri. 1 kilometer datang ke masjid azan, balik mai pula. Sehingga dia sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni buta, boleh tak saya nak minta izin untuk tidak hadir salat Isyak berjemaah? Saya nak balik awal. Tuan-tuan, dia buta tuan-tuan. Dia minta izin kat Rasulullah, tak hadir salat. Dia kata, kau dengar azan tak? Dia kata, dengar Rasulullah. Fahayyahala, kau kena sahut. Tak tinggal salat jemaah. Okey, daripada kisah tu kita nak tanya balik. Kita buta tak? Tak buta. Kita sihat tak? Sihat. Kita ada kudrat tak? Kelumpuh. Ada kudrat. Kaki kita boleh berjalan tak? Boleh jalan. Dan hujan yang turun tu, kita ada kereta tak? Ada. Okey, masjid yang kita duduk pula, ada bumbung tak? Ada. Nah, ada kipas. Kipas pun ada. Aircon pun ada tuan-tuan. Kapet cantik. Apa alasan kita? Nabi tak terima alasan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum untuk tak hadir salat sedangkan dia buta. Nak datang ke Madinah, di mana ada masjid macam ni? Buat dari pelepah kamar, hujan-hujan. Kalau panas rasa sampai ke dalam ni. Allah. Kalau panas rasa sampai ke dalam. Dan di Madinah ada lampu ke? Ada macam lampu jalan ni ada ke? Tak ada. Dia jalan seorang diri. La ilaha illallah. Dan di Madinah juga ada binatang buah. Kalau jengking ada, anjing gila pun ada, dan ada ular pula di padang pasir tu. Tapi dia tetap hadir solat berjemaah. Sekarang apa alasan kita? Maka kita jangan putus asa untuk menjadi baik, dan jangan juga berputus asa untuk meninggalkan segala maksiat. Bergantunglah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang diterima segala amal soleh, dan Allah taala memperbaiki segala amal perbuatan kita yang kurang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sebelum saya akhiri tazkirah pada malam ni tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut di mukadimah tazkirah sebentar tadi, kita ada buka kaunter wakaf tuan-tuan. Jadi satu kaki persegi, tuan-tuan yang berminat nak wakaf, kami ucapkan terima kasih banyak. Satu kaki persegi berharga RM50 tuan-tuan. Mahal tak pakcik? Murah. Murah sangat murah. Sebab apa murah? Sebab kita akhirat ialah, sebab akhirat kita berminyak kereta kita pun RM50 tak penuh lagi tuan-tuan. Ini kita beri saham akhirat kita tu. Satu kaki persegi Pak Long
Satu kaki persegi RM50. Kalau boleh wakaf 2 kaki tu baguslah tuan-tuan. Sebab kalau ada 1 kaki nak mayang pun payah, nak berjalan pun payah. Bila ada 2 kaki kita boleh mayang, main bola pun boleh. Tuan-tuan, wakaf 10 kaki lagi cantik lah. Tuan-tuan, di luar sana juga ada kami buat jualan buku 40 nasihat wadikku yang soleh. Tuan-tuan yang kalau melihat buku ni, nasihat bermanfaat, bolehlah hadiah kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan nasihat itu menjadi pelembut hati kepada anak-anak kita ataupun orang-orang yang kita kenal lah, insya-Allah. Dan di luar sana juga tuan-tuan, di Kedah tak jauh beza dengan Johor, ya, kita baca surah Yasin setiap malam Jumaat. Jadi tuan-tuan duk baca surah Yasin, kalau baca lebih faham surah Yasin, maka lebih kita ada rasa nikmat zauq tu dia tuan-tuan. Jadi di sana ada syarahan daripada Dr. Abdul Wahab Muhammad Saleh, pembedahan jantung Al-Quran. Dia membahaskan dalam buku ni tuan-tuan. Boleh juga kalau dicadangkan kepada ahli jawatan kuasa masjid ke dan sebagainya, boleh juga, ataupun daurah di mana-mana. Baca buku ini untuk kita memahami surah Yasin dengan lebih teliti dan lebih jelas, supaya kita dapat memahami bacaan surah Yasin tuan-tuan. Baca Quran faham dengan tak faham sudah sentuhlah. Afala ya'lamun. Allah sebut satu ayat, samakah hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Tak sama orang yang faham dengan orang yang tak faham tuan-tuan. Jadi di luar sana juga ada boleh membeli buku syarahan ataupun tafsir bagi surah Yasin serta syarahan yang menarik lah tuan-tuan, boleh beli di luar sana, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai perkongsian pada malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid Nurul Saadah dan kepada semua yang terlibat kerana sudi menyebut saya pada malam ni. Tuan-tuan tolong doakanlah semoga perjalanan saya ini dimudahkan oleh Allah, insya-Allah. Telah daripada Johor, lepas pada raya haji kita ada beberapa negeri lain kita akan ziarah lagi, untuk seperti mana yang saya sebut tadi, misi kita untuk mencari dana pembinaan masjid di negeri Kelantan, Terengganu, dan berakhir di Sabah, berakhir di Sabah dan Sarawak, insya-Allah. Ya, tuan-tuan tolong doakan semoga Allah Ta'ala beri kesihatan pada saya dan permudahkan segala urusan kami untuk membina masjid kita, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai tazkirah pada malam ni dan kuliah pembedahan buku. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala kekurangan dan kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ni dan menjadikan pertemuan kita di malam-malam ni di antara amal salih yang kita sempat lakukan di muka bumi Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bertemukan kita lagi pada masa yang akan datang. Jadi saya akhiri tazkirah pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقنا فقهنا وقربات لنا في ديننا مع قطع ثوابك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا من التوابين يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك بسم الله الرحمن الرحيم العصر